banyak lagi perbincangan dan juga keputusan-keputusan tidak rasmi yang Luqman Haris telah pun bersedia dari dalam Dewan Rakyat secara virtual ketika ini. Silakan Luqman. Ya, Ehsan, 10 minit sebelum jam 7 malam, beberapa lagi keputusan rasmi sudah pun kita terima. Saya difahamkan air hitam juga kita dah ada keputusan yang tidak rasmi setakat ini. Keputusan semasa boleh kita paparkan. Air hitam P148 setakat ini menyaksikan Sheikh Omar Bagharib Ali, calon Pakatan Harapan, mendahului Datuk Seri Wee Ka Siong dengan hanya kira-kira 30 undi. Wee Ka Siong sudah tentu adalah penyandang di sini dan nama heavyweight di air hitam ni sudah memenangi kerusi ini sebelum ini beberapa kali. Dan beliau setakat ini berada di tempat kedua, tapi baru setakat jam 6.45 petang sebentar tadi. Jumlah undian yang sudah pun dikira, kalau kita lihat lebih kurang 300 lebih di kawasan yang berpengundi agak ramai. Di air hitam ini ada berapa ratus ribu pengundi di sini kita lihat. Ada 61,041 pengundi yang berdaftar dan baru dikira 320, tapi PH mendahului setakat ini. Adakah ini kita akan menyaksikan mungkin beberapa kejutan di kerusi-kerusi kubu kuat, tapi masih lagi terlampau awal untuk kita tentukan. Itu di air hitam. Saya difahamkan di Iskandar Puteri juga ada, tapi apakah kerusi seterusnya yang boleh dikongsikan di sini? Di Kelang, setakat jam 6.13 petang sebentar tadi, kerusi yang ada 7 penjuru didahului oleh calon Barisan Nasional. Sama seperti apa yang kita kongsikan setakat kira-kira 15 minit lepas, Barisan Nasional masih lagi memegang lead itu melalui T. Hoi Lian dengan 427 undi. Calon PN di tempat kedua Jaya Chandran 353 mengekori rapat dan Ganabati Rao Veraman hanya 63 undi untuk PH setakat ini. Selebihnya 2 orang calon bebas, seorang calon Parti Warisan Sabah, seorang calon PRM, masing-masing 16 undi dan juga yang lain-lain hanya 1 digit. Ini P110 setakat jam 6.13 petang di Kelang. Dan beberapa lagi kerusi, saya difahamkan kita juga ada keputusan yang tidak rasmi, beberapa kerusi di Borneo juga. Ini adalah di Iskandar Puteri sebelum kita pergi ke Borneo. Iskandar Puteri, Jason Teo Siew Hock mendahului dengan 555 undi, meninggalkan calon di tempat kedua Perikatan Nasional Jashin Tan Nam Cha 241 undi dan Liu Chin Tong, nama besar di sini, 41 undi di tempat terakhir setakat ini, setakat jam 6.43 petang. 6.43 petang, kira-kira 10 minit yang lepas. Chin Tong berada di tempat terakhir di P162 Iskandar Puteri. Baru kira-kira 800 undi yang dikira, masih lagi awal. Kita lihat perjalanan di Iskandar Puteri, kita akan ikuti rapat seperti mana kita ikuti rapat 219 kursi parlimen dan 116 kursi DUN yang lain. Keputusan tidak rasmi di Sarike di Borneo, P208 1 lawan 1 di sini agak rapat. Dan sekali lagi kita saksikan trend pengiraan undi di Borneo itu agak laju. Sudah 14,000 lebih undi dikira di sini setakat jam 6.38 petang tadi. Huang Tiong Si, calon GPS, menjadi satu lagi calon daripada GPS yang membuka langkah kanan untuk GPS di Sarawak. Mereka agak gagah di saat-saat awal ini. Mendahului juga di Sarike, 7,344 undi. Calon PH Roderick Wong mengekori rapat 7,113. Kira-kira 200 sahaja perbezaannya. Tapi jumlah undi yang dikira di sini hampir 15,000. Sekali lagi kita saksikan trend pengiraan undi yang jauh lebih pantas di Borneo berbanding di Semenanjung. Di Sarawak khasnya. Kita lihat kerusi satu lagi, kita faham ada juga kerusi-kerusi di Sabah yang kita sudah mula terima keputusan tidak rasmi. Sebelum itu Puncak Borneo, P198 penyandang Willy Mongin melebarkan leadnya terhadap Diok Dios dengan lebih 6,000 undi setakat ini, 6,035 setakat jam 6.25 petang. Diok di tempat kedua, agak jauh sedikit ketinggalan setakat ini, 3,137 undi dan calon PSB Yana Akam masih lagi merekodkan atau mencatatkan undi hanya 3 angka, 863. Sudah hampir 10,000 dikira di Puncak Borneo di sini. Willy Mongin penyandangnya agak selesa setakat ini, 625. Tapi masih lagi banyak, belum lagi dikira. Dan Sabah difahamkan ada lagi juga kerusi selepas Sarawak. Kerusi mana yang sudah kita perolehi keputusan tidak rasmi? Batu Sapi, 5 penjuru, P185. Khairul Firdaus Akbar Khan, calon GRS mendahului. 334 undi, meninggalkan calon Pakatan Harapan Liao Fui Fui 250, tapi tidak begitu jauh, kurang 100 undi. Calon Warisan di tempat ketiga Alias Hani dengan 143. Calon bebas Othman Ahmad 7 undi dan juga Parti Pejuang Tanah Air Boni Yusof Waniko Abdullah
4 undi. Othman dan Boni nampaknya jauh ketinggalan setakat ini. Setakat jam 6 lebih sebentar tadi, Khairul Firdaus Akbar Khan, calon JRS, membuka langkah kanan untuk JRS. Saya kira ini adalah keputusan tidak rasmi pertama yang kita lihat JRS mendahului. Adakah kita ada lagi kerusi-kerusi keputusan tidak rasmi yang boleh kita kongsikan? Kembali ke Semenanjung, Mersing. Tadi kita kongsikan Iskandar Puteri, kita kongsikan Keluang, kita kongsikan Air Hitam. Ini Mersing pula. P154, Islahuddin Abbas yang membawa bendera Perikatan Nasional mendahului dengan agak sihat setakat ini. 623, meninggalkan calon biru satu lagi, Barisan Nasional, Abdul Latif Bandi. 267. Calon Pakatan Harapan ketinggalan agak signifikan setakat ini. Fatin Zulaika Zaidi hanya 79 undi di situ. Parti Pejuang Tanah Air GTA, Nur Fatimah Ibrahim meletakkan Nur Fatimah Ibrahim dengan hanya 5 undi diperolehinya setakat ini, dan juga calon bebas Ismail Don hanya memperoleh 1 undi setakat ini. Ini setakat kira-kira saya kira 15 atau 20 minit yang lepas. Mersing 5 penjuru. Menarik untuk kita lihat di sini, lead Barisan Nasional atau Perikatan Nasional sebenarnya di Mersing agak sihat tapi masih lagi agak rapuh, terutamanya di saat-saat awal ini. Itu saja untuk keputusan tidak rasmi setakat ini, Ehsan. Sudah tentu banyak lagi, ratusan lagi kerusi kita akan bawakan kepada anda selepas ini. Kembali kepada Ehsan sebelum kembali lagi kepada saya.